Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, kita bertemu lagi dalam PDPR kita, Pendidikan Seni Visual. Okay, hari ini cikgu akan mengajarkan untuk bab 2 bagi Pendidikan Seni Visual, iaitu berkaitan dengan seni lukisan. Para pelajar boleh melihat pada buku teks dalam muka surat 14, muka surat 14 Okey, seterusnya kita akan pergi. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan seni lukisan? Okey, yang pertama kita akan tengok definisi lukisan. Apakah yang dimaksudkan dengan lukisan? Lukisan adalah teknik menggambarkan atau hasil kerja seni yang menggunakan media kering atau warna yang minimum. Maksudnya kita guna apa? Media kering. Apa media kering? Media kering ni adalah pensel, crayon, pen, pastel, arang, pensel warna, dakwat dan kapur. Okey, lukisan ni boleh menjadi hasil karya tersendiri selain menjadi asas kepada penghasilan karya seni lain seperti seni catatan, seni cetakan, seni arca dan sebagaimana. Dan sebagainya, sebagaimana yang anda dah pelajari. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada sejarah lukisan dan gua tempatan. Apa itu sejarah? Okey, sejarah lukisan gua tempatan. Sejarah lukisan gua di Malaysia dianggarkan berusia sekitar 3,000 hingga 4,000 tahun. Kita tengok. Okey, lukisan zaman Neolitik yang terdapat pada dinding-dinding tua, dinding gua Tambun dihasilkan menggunakan hitamit berwarna merah. Tengok, hitamit warna merah. Okey, kita tengok gua kain hitam. Okey, gua kain hitam ni adalah lukisan pada dinding gua kain hitam Nia dihasilkan oleh masyarakat pribumi Sarawak. Lukisan dinding ni di sepanjang 200 kaki di Gua Kapur ini menggambarkan kehidupan masyarakat primitif. Maksudnya dia menggambarkan kehidupan mereka pada dinding-dinding. Okey, seterusnya kita tengok Gua Merapuh. Okey, Gua Merapuh ni adalah lukisan yang terdapat pada dinding Gua Merapuh Pahang, sukar untuk ditafsirkan. Lukisan ini menggambarkan figure-figure lidi dalam kedudukan yang aneh. Itu dia seni lah. Seterusnya kita akan tengok gambar, nampak? Okey, seterusnya kita akan pergi kepada pelukis dan karya tempatan. Okey, pelukis. Negara kita mempunyai ramai tokoh terkenal dalam seni lukisan. Mereka bukan sahaja terkenal di peringkat negara, malah terkenal di peringkat antarabangsa. Antaranya pelukis tanah air Abdullah Arif, Saidin Yahya, Muhammad Hussein Inas, Zulkifli Buyon dan Datuk Lat. Okey, kita tengok satu persatu. Siapa tu Datuk Arif? Datuk Arif ni dia terkenal sebagai pelukis cat air, ilustrator dan pelukis komik. Maksudnya dia pelukis komik lah, dia komik. Okey, kalau siapa suka tengok komik kan, macam-macam ada. Okey, menghasilkan ilustrasi berbentuk kartun, contohnya The Long Arm Nippon 1942 yang bertemakan pro kepada kerajaan Jepun lah. Lukisan beliau terdapat dalam panduan Akal 1955 yang menjadi teks di buku di sekolah-sekolah Persekutuan Tanah Melayu ketika itu. Iaitu Abdul Arif. Ingat, Abdul Arif ni adalah pelukis dan banyak level komik lah. Okey, seterusnya Saidin Yahya. Siapa itu Saidin Yahya? Paul Saidin Yahya juga penulis komik ilustrator yang terkenal di Malaysia. Lukisannya berpegang teguh kepada tradisi Melayu yang berasaskan prinsip moral dan unsur-unsur patriotik. Dia lebih kepada kenegaraan, kebangsaan. Okey. Seterusnya, tema dan penggunaan watak-watak komiknya membawa nilai kemelayuan dan tradisional. Maksudnya Saidin ni dia melukis, dia menggambarkan nilai budaya yang ada dalam masyarakat Melayu. Okey. Menghasilkan siri komik dalam majalah Guru dengan judul Puteri Langkawi yang bermula pada tahun 1954 hingga 1956. Ini berlaku sebelum berlakunya Merdeka. Seterusnya kita tengok Muhammad Hussein Inas. Siapa itu Muhammad Hussein Inas? Muhammad Hussein Inas ni memaparkan wajah-wajah yang
membawa mesej budaya melalui penampilan pakaian dan kegiatan masyarakat. Mari tengok, dia buat gambar wanita yang mana tengah menumbuk sebagainya. Dia menggambarkan apa yang masyarakat Melayu. Okey, dia melukiskan menggunakan media pasta dan arang. Bapa potret Malaysia yang digelar sebagai pelukis potret diraja. Beliau juga menghasilkan karya menggambarkan masyarakat pribumi Sarawak dan Sabah. Okey, dia lebih pada suka gambarkan, menggambarkan wajah orang. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada Mama sini ada maaf Kita tengok Zulkifli Buyung. Siapa itu Zulkifli Buyung? Okey. Zulkifli Buyung ni adalah seorang pelukis yang mendapat didikan bimbingan daripada Patrick Ang Kah Ong, seorang pelukis terkenal. Dia merupakan ahli Wednesday Art Group yang mana gemar menggunakan kanak-kanak dalam tema karyanya. Beliau menggunakan media soft pastel. Dia memenangi pelbagai anugerah sejak berusia 16 tahun. Maksudnya, kat sini nak digambarkan kita walaupun usia kita muda bukan menjadi halangan kita menjadi seorang yang hebat. Pucuk pangkalnya terletak pada diri kita. Okey, kita lihat seterusnya Datuk Lat. Siapa itu Datuk Lat? Datuk Lat adalah Datuk Nur Khalid yang dikenali sebagai Datuk Lat, pelukis kartun Malaysia. Tengok. Kalau perasan ni apa? Kampung Boy ke apa? Menerbitkan lebih kurang 20 jilid kartun semenjak berusia 13 tahun. Hasil karya yang terkenal dibukukan Kampung Boy dan diterbitkan di banyak negara. Teknik dia mencabar dan artistik. Ini pelukis lah. Dia adalah kerja-kerja pelukis. Okey. Seterusnya kita lihat latihan. Okey. Tuan Salin ni. Apakah media yang digunakan dalam lukisan Gua di Tambun? Tengok ni. Jawapannya. Yang pertama A, kapur. Yang kedua arang. Yang ketiga carry on. Yang keempat hematit. Okey. Seterusnya soalan yang kedua. Manakah antara media yang berikut sesuai untuk menghasilkan seni lukisan? Satu apa? Cat, pensel, crayon, akrilik. Okey. Seterusnya. Soalan 3. Siapakah pelukis yang telah menghasilkan seri komik untuk majalah Guru di Puteri Langkawi? Siapa? Okey, soalan 4. Apakah tajuk karya Abdul Arif yang bertemakan Siti Wasi? Siti Wasi Pro Jepun. Apa dia? Dia ada jawapan dia. Okey, itu saja ini. Saya minta anda tolong salin, catat dalam kertas. Nanti bila dah beli buku, dah ada buku, kita akan tampal lah. Okey, sekian saja. Berjumpa lagi kita tajuk yang lain. Sekian, terima kasih.